Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustazah Sumayyah. Kami kumpulan yang terdiri daripada Nur Balkis, Nur Husna, Nur Izzah, Siti Nurul Akmal dan juga Said Abdul Azim. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Kesan, Cabaran dan Implikasi Saintism. Baiklah, saya akan memulakan dengan konsep ideologi saintism. Berdasarkan ahli sejarah Richard G. Olson, ia menyatakan saintism ini bermaksud usaha untuk memperluaskan idea saintifik, kaedah praktik dan sikap ilmiah terhadap politik manusia dan berkaitan dengannya. Akan tetapi definisi ini terlebih luas, jadi saya akan bahagikan lagi kepada dua definisi yang lebih terperinci, iaitu menurut ahli falsafah Tom Sowell, ia menyatakan bahawa saintism adalah salah soal meletakkan nilai yang tinggi pada sains jika dibanding dengan cabang pembelajaran atau budaya lain. Manakala pula ahli fizik MIT Ian Hutchinson menyatakan definisi yang lebih ekstrim, iaitu sains merupakan satu-satunya sumber pengetahuan sebenar. Baiklah, kita teruskan lagi dengan tema utama, iaitu berdasarkan ahli sejarah Gregory R. Peterson. Ia menyatakan saintism ini mempunyai dua tema utama, iaitu pertama, mengkritik pandangan sains yang menyeluruh. Yang kedua, pelanggaran yang berlebihan di mana teori dan kaedah saintifik diterapkan dengan tidak betul kepada disiplin lain, saintifik atau tidak saintifik dan domainnya. Baiklah, kita teruskan lagi dengan sejarah saintism. Terwujud saintism ini pada abad ke-17 di Eropah, di mana Francis Bacon, René Descartes dan Galileo Galilei melopori gerakan internasional yang mewujudkan landasan baru untuk pembelajaran yang melibatkan pemerhatian yang spesifik terhadap alam dan bukannya melalui analisis teks kuno. Malah setelah mereka berjaya dalam penyebaran kaedah ini, Bacon dan Descartes mengambil peluang dengan menggunakan pemikiran dan disiplin mereka dalam mencemarkan keperluan manusia seperti kreativiti, daya ingatan dan juga imajinasi, sehingga pembelajaran lain seperti sastra dan sejarah turun ke status kelas kedua. Baiklah, kita teruskan lagi dengan zaman pencerahan, iaitu seabad selepas revolusi sains berlaku, para cendekiawan menyatakan bahawa sains bukan sahaja mampu meningkatkan kualiti kehidupan manusia, malah peningkatan dalam moral. Apa yang terjadi pada zaman pencerahan ini ialah sebilangan besar ahli falsafah Perancis mendakwa bahawa sains boleh menjadi pengganti kepada agama. Pada revolusi Perancis, banyak gereja Katolik diubah menjadi Temples of Reason dan mengadakan upacara keagamaan untuk pemujaan sains. Baiklah, kita teruskan lagi dengan positivisme, iaitu pada abad ke-19 terwujudnya satu formulasi yang terkuat berkenaan saintism, iaitu dinamakan sebagai positivism, iaitu pengasasnya Auguste Comte mendakwa bahawa satu-satunya data yang sah diperoleh adalah melalui panca indera. Bagi meringkaskan cerita, Auguste Comte ini mendakwa bahawa dengan kemajuan yang berterusan dalam kefahaman manusia, keagamaan akhirnya dapat dihapuskan secara perlahan, malah idea yang luar dari batasan beliau nyatakan dianggap sebagai khayalan semata-mata. Baiklah, akhir sekali logik positivisme. Pada abad ke-20, pemikiran positivisme ini masih wujud akibat satu kumpulan yang bernama The Vienna Circle menghidupkan semula prinsip ini dengan logik simbolik dan teori semantik yang dipertingkatkan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan perbezaan antara sains dan saintism. Anda mungkin berfikir, bukankah sains dan saintism ini sama? Tidak semestinya. Kenapa? Berdasarkan Budi Munawar Rahman, dia menyatakan saintism ini merupakan pandangan yang menyempitkan sains, manakala sains punya hanyalah salah satu cara manusia mengenali realiti. Misalnya, banyak lagi cara untuk manusia mengenali realiti adalah dengan falsafah, teologi, mistisme dan lain-lain. Seterusnya, perbezaan sains dan saintism ialah saintism ini mengehadkan pertanyaan atau keinginan lebih tahu kepada seseorang, manakala sains pula meluaskan lagi pemahaman kita, bukannya membataskannya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor kelahiran dan tokoh pendukung saintisme. Saintisme wujud dan meluas di Eropah pada abad ke-17 yang dipanggil dan dikenali sebagai
saintifik adalah satu siri peristiwa yang menandakan kemunculan sains moden pada zaman moden. Ia berlaku apabila perkembangan matematik, astronomi, fizik, kimia dan biologi mengubah pandangan masyarakat mengenai alam semula jadi. Yang pertama, revolusi Copernican di bawah pengaruh nasionalisme. Copernican telah membuktikan kenyataan daripada pihak gereja adalah salah melalui kajiannya bahawa matahari adalah pusat pemutaran alam semesta. Tambahan pula, para pengkaji serta ahli sains cuba untuk mengembangkan kajian-kajian ini ke bidang lain dan memperluaskan lagi ajaran ini. Oleh itu, kebergantungan kepada bidang sains mula meningkat untuk menguasai segala bidang dengan kekuatannya. Di samping itu, fahaman ini juga timbul apabila darjat seseorang ilmuwan itu diangkat dan disanjung melebihi Tuhan. Seterusnya, perkara ini juga timbul apabila seseorang itu lebih mempercayai dan menganggap sains adalah kaedah terbaik untuk mengkaji beberapa isu. Seterusnya, terdapat dua orang tokoh pendukung saintisme iaitu René Descartes dan Ted Peters. René Descartes lahir pada tahun 1596 dan beliau merupakan seorang ahli matematik kreatif, pemikir ilmiah dan ahli metafizik yang asli. Beliau juga merupakan salah seorang ahli falsafah yang bersifat idealis. Beliau menganggap manusia sentiasa mempunyai idea dan tidak memerlukan pemerhatian dari dunia luar. Yang kedua, Ted Peters atau nama penuhnya Theodor Frank Peters yang lahir pada tahun 1941. Beliau adalah seorang profesor teologi sistematik di Seminari Teologi Pasifik Lutheran. Menurutnya, saintisme merupakan satu ideologi yang menolak agama sama sekali. Penyebaran saintisme ini dalam bidang pendidikan dapat dilihat apabila kerajaan sendiri yang memberi sokongan penuh kepada para pelajar agar mendalami bidang sains ini kerana ianya menjadi buruan dunia. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan yang mengangkat subjek-subjek sains ini sebagai subjek teras dalam sektor pendidikan. Hal ini kerana mereka merasakan bahawa para pelajar yang mempelajari bidang sains ini akan mempunyai masa depan yang lebih cerah dari segi pekerjaan berbanding bidang-bidang lain. Hal ini juga dapat dilihat apabila kerajaan menawarkan lebih banyak beasiswa kepada para pelajar yang melanjutkan pelajaran mereka dalam bidang sains kerana ianya dapat menjana ekonomi negara pada masa akan datang. Seterusnya, penyebaran saintisme ini telah diaplikasikan dalam sektor pekerjaan di mana lebih banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan yang melibatkan bidang sains ini. Hal ini kerana kerajaan menginginkan agar negara kita dapat bersaing dengan negara-negara maju yang lain dalam menghasilkan teknologi baru yang lebih berguna. Oleh itu, dengan kejayaan yang diperolehi dapat membantu membangunkan lagi sektor ekonomi negara. Seterusnya, negara kita dapat menjadikan hubungan diplomatik dengan negara-negara maju yang lain. Salah satu cabaran dalam menghadapi saintisme ini ialah kebanyakan kajian saintifik telah dimonopoli oleh golongan bijak pandai yang tidak mempunyai pegangan agama. Golongan bijak pandai ini iaitu para saintis lebih mempercayai aspek saintifik berbanding kepercayaan. Mereka berfikiran bahawa semua perkara yang berlaku di dunia ini adalah disebabkan oleh faktor penciptaan oleh manusia sendiri, di mana ianya tidak melibatkan pencipta yang Maha Esa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga lebih mendewakan akal fikiran mereka sendiri berbanding kepercayaan kepada Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Para saintis juga menganggap bahawa sains merupakan ilmu yang lengkap dan boleh menyelesaikan segala masalah manusia. Mereka juga hanya akan menerima sesuatu perkara itu apabila ianya dapat dibuktikan melalui sains sahaja.
Cabaran lain dalam menghadapi saintisme ini ialah masyarakat terlalu fokus dan berlumba-lumba untuk mendalami bidang sains tanpa memikirkan konsep Islam. Konsep yang diterapkan dalam saintisme ini hanya berdasarkan logik akal manusia. Mereka merasakan bahawa mereka boleh melakukan apa sahaja yang dapat mencapai akal fikiran mereka tanpa memikirkan perkara lain yang Allah ciptakan seperti alam gaib. Seterusnya, konsep saintisme ini ialah bertentangan dengan konsep Islam yang sebenar kerana ia mengikut konsep barat iaitu matlamat menghalalkan cara. Selain itu, cabaran yang perlu dihadapi dalam mendepani saintisme ini ialah masyarakat akan merasakan diri mereka lebih sempurna dan hebat berbanding Allah SWT. Hal ini kerana segala benda atau produk yang mereka hasilkan berjaya memberi kesan dan berfungsi dengan apa yang mereka kehendaki. Mereka merasakan kejayaan yang mereka hasilkan itu merupakan daripada hasil kajian mereka sepenuhnya tanpa melibatkan konsep pencipta dan makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Abdul Azim. Saya akan membentangkan implikasi saintisme. Yang pertama ialah implikasi terhadap negara. Yang kedua ialah implikasi terhadap institusi. Yang ketiga ialah implikasi terhadap masyarakat. Dan yang keempat ialah implikasi saintisme terhadap individu. Implikasi saintisme terhadap negara. Yang pertama, bertukar maklumat yang lebih baik. Data kajian terdahulu mengenai perkembangan Islam menunjuk bahawa penyelidikan dalam bidang sains dan pengetahuan yang berkaitan telah disokong dan dilindungi oleh pemerintah, saintis dan juga penyelidik. Hal ini demikian kerana mereka boleh bertukar maklumat yang lebih baik antara satu sama lain. Yang kedua ialah memperolehi sumber ekonomi yang tinggi. Umat Islam telah memperolehi sumber ekonomi dan sokongan psikologi yang tinggi dalam penyelidikan bidang sains dan teknologi. Yang terakhir ialah wujudnya pemikiran sekularisme. Kesan buruk saintisme terhadap sesebuah negara ialah wujudnya pemikiran sekularisme. Sekular adalah konsep bahawa kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing dari agama, kepercayaan dan agama. Sekularisme dapat memberikan hak untuk menjadi bebas dari peraturan dan ajaran agama. Hal ini terjadi apabila rakyat mengambil konsep saintisme dalam diri mereka. Implikasi yang kedua ialah implikasi terhadap institusi. Yang pertama, sains Islam mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Hal ini kerana sains Islam menghasilkan konklusi positif dalam rangka usaha menghidupkan kembali tradisi keilmuan sains Islam yang bersifat kesepaduan antara wahyu dan akal. Yang kedua ialah proses pendidikan dapat mengasingkan ilmu intelektual dan ilmu wahyu. Dan yang terakhir, belajar untuk kepentingan diri dan keuntungan semata-mata. Ini merupakan keburukan saintisme yang diperolehi dalam kalangan institusi. Hal ini demikian kerana mereka lebih mementingkan ilmu dunia daripada akhirat. Ketaksuban seseorang itu terhadap sains boleh terjadi apabila tidak mempelajari ilmu secara seimbang. Seterusnya ialah implikasi terhadap masyarakat. Yang pertama, membuka peluang kepada masyarakat dunia. Konsep globalisasi dalam banyak perkara akan menjadi kenyataan dan mengubah cara hidup setiap insan di muka bumi ini. Begitu juga masa depan masyarakat akan bertambah mencabar untuk menangani segala pembaharuan kehidupan amnya dari aspek perkembangan sains dan teknologi khususnya. Pada masa kini, ianya tidak boleh dihalang bahawa sains dan teknologi akan mempengaruhi kehidupan kita secara mendalam. Seterusnya ialah mempunyai hak untuk menilai aktiviti penyelidik. Kaedah ini mengandungi dua aspek utama bagi semua bidang penyelidikan saintifik iaitu darjah kawalan yang dikenakan sesuatu penyelidikan dan kawalan itu terbuka kepada orang ramai untuk memeriksanya. Bagi aspek kedua, ia mempunyai implikasi penting terhadap kredibiliti dan integriti penyelidik. Oleh itu, sesuatu karya yang berdasarkan penyelidikan saintifik dapat dinilai dan dikaji oleh semua masyarakat. Dan yang terakhir, nilai kemanusiaan yang sering diabaikan. Ini merupakan kesan negatif bagi sesebuah masyarakat apabila saintisme ialah
saintisme merupakan kemanusiaan yang sering diabaikan. Hal ini kerana masyarakat lebih mementingkan ilmu sains berbanding agama. Ianya juga akan menyebabkan manusia menjauhkan diri daripada Tuhan dan akan fokus terus ke urusan di muka bumi. Seterusnya, implikasi terhadap individu. Yang pertama, memudahkan komunikasi sesama manusia. Pemikiran saintifik sesuai untuk strategi berfikir dan mekanisme yang diterapkan dalam kaedah saintifik. Penggunaan internet pada masa kini akan memudahkan lagi komunikasi di antara manusia. Contohnya ahli keluarga, sahabat, kenalan kerana kosnya yang begitu murah dan mudah. Seterusnya ialah sumbangan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, pendirian dan keputusan yang tidak tetap. Ini merupakan keburukan saintisme kerana ianya boleh membuatkan pendirian dan keputusan yang dibuat oleh seseorang itu tidak tetap. Hal ini demikian kerana sains bersifat teorikal, iaitu tidak mutlak dan tetap. Teori sains juga sering berubah-ubah dan tidak sesuai untuk dijadikan sesuatu yang boleh dipercayai. Konsep saintisme juga dapat memisahkan pelbagai disiplin ilmu dengan agama. Seorang yang mengamalkan saintisme tidak mengiktiraf mereka mempunyai pengetahuan agama. Malah, mereka lebih mempercayai teori sains yang dikaji oleh mereka sendiri. Ianya juga menyebabkan manusia lebih mematuhi teori sains dan teknologi berbanding Al-Quran dan As-Sunnah. Saya Nur Husna binti Husni akan menerangkan tentang kaedah menangani saintisme. Terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan untuk menangani saintisme, iaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, serta menyimbangi antara ilmu agama dan ilmu sains. Setiap insan yang bergelar manusia sewajarnya meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan amal ibadat kerana impaknya akan menjurus kepada konsep amal ma'ruf dan nahi munkar. Serta sekiranya ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dipupuk, manusia tidak akan sesekali mensyirikkan Allah dengan fahaman ataupun ideologi saintisme yang mempercayai bahawa ilmu sains dapat menyelesaikan segala permasalahan di dunia tanpa pertolongan dan kekuasaan Allah. Selain itu, saintisme juga boleh dicegah dengan mengimbangi antara ilmu agama dan ilmu sains dengan pendedahan awal dalam pembelajaran. Pepatah mengatakan meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Justru itu, pendedahan awal tentang ilmu sains dan ilmu agama seharusnya diberikan kepada anak-anak sejak di bangku sekolah lagi. Pembelajaran tentang ilmu agama mampu mendedahkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala ilmu sains dapat membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta setiap sesuatu di atas muka bumi seperti yang dinyatakan di dalam firman Allah, yang bermaksud Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah ia, dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Kaedah ini bukan sahaja menimbulkan sikap ingin tahu terhadap ilmu sains dan agama, malah dapat menjauhkan seseorang daripada sifat sombong dengan ilmu di dada kerana setiap kajian yang dijalankan dapat memberi pengesahan tentang kekuasaan Allah. Di samping itu, kaedah menangani ideologi saintisme termasuklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Pegangan yang utuh terhadap Al-Quran dan hadis seharusnya diaruskan dengan penghayatan terhadap maksud dan tafsiran setiap isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai seorang Muslim, adalah sewajarnya untuk mengetahui tentang larangan fahaman saintisme kerana isi kandungan Al-Quran dan hadis juga telah membuktikan kaitan sains dengan agama secara nyata. Sebagai kesimpulan, ideologi saintisme telah pun lama bertapak di dalam tanggapan dan pemikiran manusia. Namun, fahaman ini masih lagi dikaburi oleh segelintir masyarakat yang masih berpegang teguh pada ajaran agama. Ironinya, akal fikiran yang waras dan pegangan akidah yang utuh mampu mendorong seseorang manusia untuk menepis saintisme secara nyata kerana ilmu sains tidak mampu ditegakkan dengan eksperimen dan logik akal semata-mata. Ianya sangat berkait rapat dengan ilmu agama juga
seperti yang telah dibincangkan. Pengaruh golongan saintis dan para ilmuwan yang beragama Islam juga sangat penting agar tidak mempengaruhi masyarakat lain untuk mengikuti dan mengamalkan saintisme dalam kehidupan. Demikian itu, ideologi saintisme tidak sewajarnya dijadikan pegangan untuk setiap insan yang beragama Islam. Hal ini kerana setiap kewujudan makhluk sama ada di alam nyata atau alam gaib adalah ciptaan Allah yang Maha Esa.